Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kembali kita dalam kelas sejarah tahun 5, unit 1, Institusi Raja Payung Negara bahagian 2. Dah bersedia semua? Jom kita belajar. Standard pembelajaran hari ini ialah 6.1.4 membandingkan kedudukan serta peranan Raja-Raja Melayu dahulu dan kini. 6.1.5 menghuraikan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. K6.1.7 menerangkan kepentingan sikap taat setia terhadap institusi raja. Objektif pembelajaran pula, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: pertama, membuat perbandingan kedudukan serta peranan Raja-Raja Melayu dan kini. Kedua, menyenaraikan negara lain yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Dan yang ketiga, menyenaraikan kepentingan sikap taat setia terhadap institusi raja. Murid-murid, dah bersedia? Kalau dah bersedia, keluarkan buku teks sejarah tahun 5, buka muka surat 8. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan subtopik yang seterusnya, iaitu perubahan pada institusi raja. Okey, dekat sini kita akan lihat institusi raja ni bermula daripada mana. Kita akan lihat ada 4 jenis situasi, iaitu pertama, institusi raja pada zaman Kerajaan Melayu awal. Okey, nampak tak ada gambar tu? Gambar tu merupakan situasi mereka berada di Balai Rong Seri, maksudnya dalam istana tu lah. Kedua, bila berlakunya penjajahan British. Okay, gambar-gambar tu ialah gambar Sultan-Sultan Melayu bersama dengan Kabinet Negeri-Negeri Selat. Seterusnya, institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Waktu ni Jepun datang jajah ke negara kita. Jadi nampak tak ada basikal tu? Itu maksudnya tentera Jepun tengah masuk kat dalam negara kita. Okey, dan yang terakhir, institusi raja selepas merdeka sehinggalah kini, iaitu gambar apa tu? Yang di-Pertuan Agong. Jadi bermakna Malaysia ni mengalami 4 fasa perubahan dalam sistem institusi raja, yang bermula dengan Kerajaan Melayu awal, kemudian bila datangnya penjajah British, seterusnya adanya pendudukan Jepun datang jajah kat negara kita juga, dan dah terakhir sekali yang sekarang ni lah, yang selepas merdeka sehinggalah kini, iaitu adanya yang di-Pertuan Agong. Baiklah, di sini cikgu akan menerangkan dengan lebih terperinci lagi satu demi persatu bagaimana perubahan ataupun apa yang berlaku perubahan institusi raja pada zaman Kerajaan Melayu awal hinggalah ke zaman merdeka ini. Cikgu gemar menggunakan jadual seperti ini supaya kamu senang nak faham apa beza ataupun apa yang perubahan yang akan berlaku. Okay, yang pertama kita sentuh tentang institusi raja pada zaman Kerajaan Melayu awal. Okey, waktu ni peranan raja atau sultan ialah ketua kerajaan ataupun ketua negeri. Bidang kuasa raja pada zaman Kerajaan Melayu awal ialah berkuasa mutlak. Maksudnya apa yang dia nak, apa yang raja minta, itulah awak kena bagi. Tak boleh ingkar. Okey, kemudian pembuat dasar pada ketika itu ialah
raja. Maksudnya segala dasar ditentukan oleh raja. Dasar ni berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman, hubungan diplomatik, semuanya ditentukan oleh raja itu sendiri. Kemudian sistem pentadbiran dia pula akan dibantu oleh para pembesar. Macam kalau awak tengok cerita zaman P. Ramlee kan awak ada nampak Sultan kat tengah-tengah, Datuk Bendahara, Datuk Laksamana, itu ialah para pembesar ketika itu. Baiklah, kita teruskan dengan institusi raja pada zaman penjajahan British. Waktu ni raja atau sultan masih dikekalkan sebagai ketua negeri, tetapi bidang kuasanya terhad. Bidang kuasanya tidak ada kuasa mutlak. Maksudnya kat sini kuasa raja sudah berkurang. Untuk dasar, raja atau sultan hanyalah diambil alih tentang ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Sistem pentadbiran pula akan ditadbir oleh penasihat British. Waktu ni kan British datang jajah tanah Melayu. Jadi penasihat British ni dilantik untuk setiap negeri supaya mengurus pentadbiran negeri tersebut. Bukan lagi raja yang mengurus negeri tersebut. Baiklah, seterusnya institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Pada zaman pendudukan Jepun ni, raja dan sultan ni masih dikekalkan sebagai ketua negeri. Sultan juga tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan dia lah. Jadi maknanya kuasa raja berkurang. Kemudian untuk pembuat dasar, raja atau sultan hanyalah membuat dasar ataupun dia ada kaitan dengan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu, sama macam waktu zaman penjajahan British. Kemudian untuk sistem pentadbiran pula, Kabinet Jepun yang akan menguruskan pentadbiran negeri-negeri Melayu ni. Maknanya hari tu sebelum ni waktu British datang jajah, British lah yang mengurus pentadbiran. Kemudian bila Jepun datang jajah pula, Jepun pula yang mengurus pentadbiran. Raja atau sultan tak boleh urus, dia hanyalah ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Maknanya apa tu? Maknanya raja kita ni fungsi sebagai apa pada ketika itu? Hanya sebagai ketua negeri je ke? Ketua negeri atas dasar apa? Hanya sekadar dalam jawatan saja ke? Itu murid-murid fikir sendiri. Cikgu saja nak test murid. Okey, kita sambung. Yang terakhir iaitu institusi raja pada zaman selepas kemerdekaan sehinggalah kini. Macam yang kita tahu, yang sistem raja pembelagaan telah diperkenalkan selepas sahaja kita mencapai kemerdekaan. Kemudian bidang kuasa raja pula dia tertakluk kepada perlembagaan negeri tersebut. Ingat tak sebelum ni cikgu ada bagi tahu ada 9 sultan atau raja yang mentadbir negeri tersebut. So 9 orang ni akan bergilir-gilir menjadi yang di-Pertuan Agong. Okay, yang di-Pertuan Agong ni dia akan tukar setiap 5 tahun sekali. Jadi sekarang ni yang di-Pertuan Agong kita ialah dari negeri Pahang. Okay, selepas Pahang agak-agak negeri mana pula yang akan jadi yang di-Pertuan Agong? Yang itu murid-murid cari sendiri. Selepas sahaja merdeka, pentadbiran dibagikan kepada 2, iaitu pentadbiran negeri dan pentadbiran negara. Pentadbiran negeri ni akan diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Kemudian pentadbiran negara pula macam biasalah, agak-agak siapa yang menjadi pentadbir negara? Betul, mestilah diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh
jemaah menteri. Yang ini murid-murid sangat arif kan, macam selalu dengar perkataan Perdana Menteri kan, ada jemaah menteri. Jadi sekarang ini Pentadbiran Negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh jemaah menteri yang lain. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan institusi raja di dunia. Okey, tahu tak? Bukan Malaysia sahaja yang mengamalkan sistem beraja ni, tetapi ada 43 buah negara yang mengamalkan institusi raja. Jadi, mari kita lihat beberapa negara yang kita kena tahu yang ada sistem beraja ini. Yang pertama, bendera apa tu? Bendera yang di-Pertuan Agong di Malaysia. Okey, kemudian kita pergi ke ini ialah bendera Raja Thailand. Kemudian ada huruf E ni, ini ialah bendera Ratu United Kingdom. Pernah dengar Queen Elizabeth? Itu ialah Ratu United Kingdom. Kemudian kita beralih ke gambar ni ialah bendera Ratu Denmark. Dan yang terakhir ialah bendera Raja Maghribi. Baik murid-murid, yang paling dekat sekali dengan kita ni apa nama negara paling dekat sekali kita yang mengamalkan sistem raja ni? Dekat-dekat sikit dengan Sabah Sarawak. Cuba teka. Betul, negara Brunei Darul Salam. Dia menggunakan sistem beraja. Baiklah, sudah selesai kita belajar. Kita buat latihan pula. Cikgu nak kamu buat yang pertama, membuat perbandingan kedudukan serta peranan raja-raja Melayu dan kini. Maksudnya tadi ada 4 jenis situasi. Cikgu nak kamu buat perbandingan dalam bentuk jadual. Jadual tu cikgu akan tunjuk contoh dia di selepas ini cikgu akan tunjuk, ataupun boleh rujuk dalam grup Telegram. Cikgu akan bagi dalam tu. Okey, yang kedua, cikgu nak kamu menyenaraikan negara lain yang mengamalkan sistem pemerintahan. Maksudnya kalau kamu tak jumpa negara mana yang mengamalkan sistem beraja, kamu boleh ambil mana yang kita belajar tadi. Ingat tak kita belajar tadi? Ada Thailand, ada Denmark, ada United Kingdom, Brunei pun boleh. Ini buat pada muka surat sebelah. Jangan campurkan dengan jadual yang nombor 1 tadi. Okey, kemudian yang ketiga, senaraikan kepentingan sikap taat setia terhadap institusi raja. Ini cikgu nak kamu buat dalam bentuk peta minda. Buka pusat sebelah ataupun kat bawah dia tulis kepentingan sikap taat setia terhadap institusi raja. Apa kepentingan dia kalau kita ada sikap taat setia itu terhadap raja kita? Apa yang akan berlaku? Ini cikgu nak kamu senaraikan 3 sahaja. Boleh semua? Faham? Kalau tak faham, kamu boleh tanya terus kepada cikgu di grup yang kita ada. Dah habis. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye.